Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kebelakangan ini, semenjak pilihan raya yang ke-15, banyak komen dekat social media tentang PAS berkawan dengan DAP satu masa dulu. Sebab apa? UMNO pun tak boleh berkawan dengan DAP. Kalau PAS boleh buat, apa salah UMNO juga buat? Ini komen dari orang yang jahil dan tak tahu sejarah. Jadi biar saya cerita sikit sejarah bagaimana PAS dengan DAP boleh berkawan di dalam satu gabungan. Dan saya akan cerita bukan dari segi boleh dikatakan saksi, tapi dari segi orang yang terlibat di dalam usaha untuk nak bawa PAS dengan DAP duduk di dalam satu gabungan. Gerakan reformasi tercetus bulan Ogos tahun 98. Pada bulan Disember tahun 98 juga, saya telah pergi ke Terengganu dan saya telah berjumpa dengan Mustafa Ali. Mustafa Ali tanya saya, "Raja, sebab apa perlu tubuhkan satu lagi parti? Parti Keadilan. Kita sudah ada 3 parti pembangkang. Masuk saja mana-mana parti yang sedia ada. Tak payah tubuh parti baru. PRM ada, DAP ada, PAS ada." Saya beritahu Mustafa Ali, "Cikgu Pah, masalah dia, PRM dilihat sebagai parti komunis. DAP dilihat sebagai parti resis, parti Cina. PAS dilihat sebagai parti Islamis, parti ekstremis. Ramai, especially golongan muda rakyat Malaysia ni, tidak boleh setuju dengan parti resis, parti ekstremis, parti komunis ataupun parti Islamis. Mereka nak parti liberal. Parti di mana orang Melayu moden ataupun orang Malaysia liberal boleh duduk di dalam dan maknanya masih boleh sokong perjuangan politik tanpa menjadi ekstrim ataupun resis ataupun ekstremis dan sebagainya. Jadi untuk Melayu moden ataupun liberal Malaysian, Parti Keadilan lebih sesuai dari 3 parti yang sedia ada. So, yang lebih penting saya beritahu Mustafa Ali, bukan banyak mana parti kita ada, 3, 4 ke 5. Yang penting, semua parti pembangkang, parti yang bukan di dalam Barisan Nasional, perlu bergabung, perlu bersatu. Kita ada Barisan Nasional, tapi kalau 3, 4 parti berpecah dan lawan Barisan Nasional, bermaknanya Barisan Nasional akan memerintah sampai bila-bila. Kita perlu, tak kisah 3, 4 ke 5 parti pembangkang, kita perlu semua parti ni duduk di bawah satu gabungan. Supaya Barisan Nasional lawan, katalah, alternatif kepada Barisan Nasional, barisan alternatif. Kita kena 1 lawan 1. Dan barulah ada peluang menjatuhkan Barisan Nasional. Dan untuk pembangkang, kemungkinan satu hari memerintah Malaysia mengambil kuasa dan mengalahkan Barisan Nasional. Is kena one against one. Bukan macam sekarang, barisan lawan 3, 4, 5 parti pembangkang. So, fokus kita ialah bukan berapa parti, tapi tak kisah berapa parti, tapi semua parti tu kena bergabung, kena bersatu. Pada bulan April, 4 hari bulan April tahun 99, 4499, Parti Keadilan dilancarkan di Hotel Renaissance. Dan mulai dari itu, ramai dari kita berusaha untuk mengadakan satu gabungan alternatif, barisan alternatif kepada Barisan Nasional. Tapi susah. DAP tidak mau bersama PAS. Karpal Singh berkata, dia tidak akan duduk satu meja dengan PAS. Jangan cakaplah tidur satu katil. It will not happen.
So problem kita selepas keadilan dilancarkan 4 April 99 is macam mana kita nak menghadapi pilihan raya sebagai a united opposition. Bukan 4-5 opposition lawan barisan. Dan beberapa minggu, 2 minggu sebelum nak bubar parlimen, iaitu pada bulan Oktober tahun 99, kita diberitahu unit SIWAR lah. Masa tu saya mengetuai R&D, Research and Development unit R&D, iaitu unit SIWAR. Dan kita diberitahu untuk bersedia untuk pertandingan 3-4 penjuru, bukan sebagai gabungan pembangkang. Kita jawab, kita beritahu parti. Wan Azizah pun saya beritahu, kalau kita nak 4-5 penjuru, bukan 1 lawan 1, baik kita stop usaha ini. Don't bother anymore. Oleh kerana pilihan raya ni, we are going to be massacred. Kita akan dibunuh hidup-hidup. Sia-sia dan buang masa, buang duit kalau kita menyertai pilihan raya sebagai 4-5 pembangkang lawan barisan. Waste of time. Better kita tutup kedai, balik rumah. Beberapa hari sebelum pilihan raya, ini dah bubar parlimen dah masa ni. Parlimen dah bubar. Dan kita diberitahu is going to be bukan 1 lawan 1, tapi 4-5 pembangkang lawan barisan. Satu malam, pukul 12 malam, saya terima panggilan telefon daripada Profesor Jomo. Profesor Jomo ni hidup lagi. Dia boleh confirm. Dia panggil saya ke rumah, dia kata kita ada masalah. Saya baru terima panggilan telefon dari Anwar Ibrahim dari penjara Sungai Buloh. Anwar Ibrahim telefon Profesor Jomo dan suruh Profesor Jomo ambil alih dari Dr. Chandra Muzaffar. Nampaknya Dr. Chandra Muzaffar gagal dan tak boleh nak selesai masalah nak tubuhkan gabungan. So Jomo diarah untuk ambil alih negotiation dan Jomo panggil saya, kata you are the R&D head. Okay, let's sit down and plan a strategy how to do it. Jadi saya kata, so far what are you doing? Dia kata setakat ni Dr. Chandra ni duduk bincang dengan Lim Kit Siang dan also dengan Ustaz Fadil. Jadi Ustaz Fadil, Lim Kit Siang, Dr. Chandra, 3 orang ni duduk bincang. And kita tak boleh nak come to any agreement on forming a coalition. Saya kata sekiranya Fadil Noor dengan Dr. Chandra ni dan Lim Kit Siang, memang benda ni tidak akan ke mana. Oleh kerana Fadil Noor ni PAS Kedah. Yang betul-betul power is PAS Kelantan dan PAS Terengganu. Sekiranya Mustafa Ali dan juga Tok Guru Hadi Awang tidak terlibat di dalam negotiation, perkara ni tidak akan ke mana. You are not going to succeed. Kalau betul you nak tubuhkan satu gabungan pembangkang, maka you kena bercakap dengan Hadi Awang dan Mustafa Ali. Fadil Noor, dia akan ikut. Dan Tok Guru Nik Aziz Kelantan juga, dia akan ikut. Sebab Fadil Noor dan juga Tok Guru Abdul Hadi Awang, kedua-dua sudah Fadil Noor dengan Nik Aziz, kedua-dua dah arwah. Mereka akan dengar cakap Tok Guru Hadi dan juga Mustafa Ali. They are the real power brokers in PAS. And Kelantan, Nik Aziz, Kedah, Fadil Noor, they will follow what Terengganu wants. So you need to talk to Tok Guru and also Tok Guru Hadi and also Mustafa Ali. And Chandra cannot. Chandra ni akademik sangat. Dia kena orang ni yang pandai sikit selok belok politik. Chandra ni is too academic.
Dia punya political skill ni lemah. Saya tahu sebab saya duduk di bawah dia. Saya terpaksa report ke dia. Dan saya tengok dia punya strategi ni akademik sangat. Too much theory, not enough practical. So, dengan Jomo ambil alih dari Dr. Chandra, dan Jomo berbincang dengan Mustafa Ali dan Hadi Awang, we started to make progress. Problem dia ialah DAP. Jadi semasa tu Dr. Hatta Ramli terlibat. So kita cadang melalui Dr. Hatta Ramli yang PAS akan beri garanti kepada DAP sekiranya Barisan Alternatif menang pilihan raya tahun 99 dan mereka berjaya bentuk kerajaan, maka PAS tidak akan push untuk hukum hudud. PAS will not push for hukum hudud. Malaysia tidak akan ditukar menjadi Islamic State. Status Malaysia sebagai boleh katakan pseudo secular state. Kita kata pseudo secular state oleh kerana secular state yang juga mengguna Syariah law. Tapi Syariah law side by side with common law ataupun secular law. Bermakna Malaysia akan guna dua sistem undang-undang common law atau secular law dan juga Syariah law untuk kes-kes tertentu, bukan 100% Syariah law. Dan Malaysia is not going to be Islamic state. Malaysia is going, but is Malaysia not also going to be a secular state? It's going to be a pseudo secular state with Islam as the religion of the federation. Maknanya satu negara rojak, in short. Negara status rojak, negara di mana undang-undang pun rojak. So Islamis pun happy, secularis pun happy, komunis pun happy, everybody is happy with the rojak situation. So untuk meyakinkan DAP, saya ditugaskan, ini Dr. Hatta Ramli sendiri yang dia pun masih hidup, dia pun boleh confirm. Saya ditugaskan untuk pergi ke Star, Akhbar Star, dan masuk full page advertisement di dalam Star, iaitu election manifesto PAS. So election manifesto PAS, which is berasingan dari election manifesto Barisan Alternatif ataupun election manifesto Pembangkang, a separate election manifesto, di mana PAS menjamin rakyat Malaysia mereka tidak akan push untuk Malaysia ni ditukar menjadi Islamic State, and PAS tidak akan push untuk hukum hudud to be set up in Malaysia. Ini satu full page advertisement di dalam PAS, di dalam Star. Dan saya bayar untuk 3 advertisement, iaitu tiap-tiap 2 hari sekali, 3 advertisement. Selepas advertisement yang pertama keluar, Star bagi tahu yang advertisement yang kedua dan ketiga cancel. Then they refunded our money. They didn't want to put the second and third. Oleh kerana UMNO dan Barisan nampak advertisement ni dan dia terkejut. Mereka tahu benda ni akan ada kesan kepada utama sekali orang bukan Melayu, orang Cina. So after the first advertisement, they cancel the second and third, they refunded the money. So kita manage satu advertisement saja masuk. More or less a guarantee from PAS that Malaysia will not be turned into Islamic State and hudud will not be implemented sekiranya Barisan Alternatif atau PAS memerintah. Oleh kerana itu, maka berjayalah Barisan Alternatif ditubuhkan di antara Keadilan, PAS, DAP dan PRN, Parti Rakyat. Tetapi PSM tak mau join, Parti Sosialis, kalau tidak 5 parti. Dan usaha ni bukan saja Profesor Jomo perbincangan dengan
Hadi dan Mustafa Ali. Tetapi juga kerana boleh dikatakan relationship di antara Anwar dan Fadhil Noor. You see, Anwar dulu Presiden ABIM, Fadhil Noor timbalan Presiden ABIM. Dan Anwar Tahir, Setiausaha ABIM, Setiausaha Agung ABIM dulu, telah menjadi Setiausaha Agung Keadilan. Dan hari ini dia duduk di dalam amanah lah. So the same Setiausaha Agung ABIM is now the Setiausaha Agung PKR. Jadi dia pun memain peranan untuk membincang di antara PAS dan juga keadilan. Maknanya ABIM played a role lah. Peranan ABIM. Di mana PKR ni semasa itulah, Parti Keadilan ni boleh dikatakan infested with ABIM people. Dan juga di dalam PAS tu, terutama sekali Presiden dia, Fadhil Noor, juga ABIM. Jadi through the ABIM network ataupun the ABIM connection, PAS dan PKR mendapat persetujuan. Dan oleh kerana Jomo ni berbincang dengan Tok Guru Hadi dan Mustafa Ali, maka selesailah. Dan apa yang DAP nak ni cuma satu. Dia nak guarantee there'll be no Islamic law, there'll be no Islamic state. Itu saja. You guarantee me no Islamic law, Islamic state, saya akan join barisan alternatif ataupun gabungan pembangkang. Dan garanti itu diberi dalam bentuk full page advertisement di Star. Full page advertisement. In colour. Dan kita bayar RM8,000. Not cheap. RM8,000 untuk dan saya personally pergi ke pejabat Star, berjumpa dengan orang Star, dan so I was involved in putting the PAS advertisement in Star. Cuma maknanya dapat buat satu aja. The other two were cancelled. So I was involved. Saya terlibat di dalam menyebabkan PAS dan DAP bersetuju duduk di dalam satu gabungan. Tapi last minute, beberapa hari saja sebelum pilihan raya pada bulan 30 hari bulan November tahun 99, a few days before 30th November 99, barulah kita berjaya untuk mendapat persetujuan di antara PKR, PAS dan DAP. And it was not easy. It was very difficult. Macam-macam perbincangan sampai lewat malam, pukul 12, telefon suruh pergi rumah. Macam-macam kita terpaksa buat untuk menjayakan gabungan alternatif ataupun barisan yang dipanggil barisan alternatif untuk menghadapi pilihan raya tahun 99. And it was not easy. Tapi masih relationship di antara PAS dengan DAP itu tidak solid. Sebab PAS ialah masih tak senang dengan DAP atas sikap DAP terhadap Islam, terhadap undang-undang syariah. Dan DAP juga tidak senang dengan PAS, which is an Islamic party, parti Islam. So that relationship lasted hanya 2 tahun. Tahun 99 hingga ujung tahun November 2001. Exactly 2 years. Pada tahun 2001, 2 years later, DAP keluar dari barisan alternatif. Jadi pilihan raya tahun 2004, barisan alternatif tinggal hanya PAS dan PKR, 2 parti saja. DAP bertanding solo. Dan of course 2004 pembangkang kalah teruk. Barisan menang 90% dari kerusi parlimen. Dan the opposition was massacred. Pada tahun 2008, DAP tak mau juga menyertai yang pada masa itu kita masih ada loose coalition, kita panggilkan loose opposition coalition. Tapi apabila DAP nampak pada tahun 2008 bahawasanya total kerusi yang pembangkang menang tu
boleh dianggap sebagai impresif atau cemerlang, maka selepas itulah 2008 DAP setuju untuk menubuhkan semula satu gabungan pembangkang. Sebab DAP nampak PKR dan PAS ni did quite well. Dan sekira DAP tidak mahu menyertai gabungan pembangkang, maka DAP akan ketinggalan. So DAP setuju menyertai satu gabungan baru selepas pilihan raya 2008 yang dipanggil Pakatan Rakyat. Dan Pakatan Rakyat ditubuh, kalau tak salah saya, 2 minggu selepas pilihan raya. DAP menyertainya dengan harapan pilihan raya akan datang, Pakatan Harapan ni, Pakatan Rakyat ni akan menang pilihan raya. Dan ini hampir berlaku pada tahun 2013 dan hanya pada tahun 2018 sahajalah di mana boleh dikatakan Pakatan ni berjaya untuk memenangi pilihan raya. So bermaknanya DAP has always been reluctant dari dulu. Berapa pilihan raya, 99, 2004, 2008, you know, 3 pilihan raya DAP ni boleh dikatakan liat, susah nak setuju. PAS okey. PAS okey. Walaupun PAS terpaksa menjamin dengan full page advertisement dalam Star yang sekira mereka menang dan berkuasa, mereka tidak akan push untuk Malaysia ni bertukar jadi Islamic State, untuk hudud dilaksanakan. PAS setuju semata-mata kerana nak menjayakan gabungan pembangkang. PAS setuju untuk menggugurkan cita-cita untuk menukarkan Malaysia menjadi negara Islam ataupun Islamic State dengan undang-undang Islam. So dari segi itu PAS ni banyaklah bertolak ansur. PAS ni banyaklah korbankan perjuangan untuk menjayakan gabungan pembangkang. Tapi DAP ni susah. DAP macam mana pun dia nak their way. Must be their way. Buat ikut cara dia nak, dan dia tidak bertolak ansur langsung, tidak kompromi langsung atas kehendak orang lain. So akhirnya sampai ke tahap ni, impossible for PAS untuk sekali lagi nak berkawan dengan DAP. Selepas berkawan dengan DAP tahun 99, sekali lagi berkawan dengan DAP tahun 2008. Nampak sangat DAP ni tidak ada give and take. DAP take only, give no. Dan PAS 2 kali kompromi, 2 kali korbankan perjuangan mereka, perjuangan PAS untuk nak ambil hati DAP. Tapi akhirnya 2 kali cerai sebab DAP ni walaupun dah setuju, akhirnya dia pusing dan dia niman lebih dari apa yang dipersetujui. So for a third time, PAS sekali lagi nak berkawan dengan DAP, impossible. And DAP tidak akan berkawan dengan PAS sebab DAP tahu PAS is an Islamic party, dan sekira DAP ni berkawan dengan PAS, maka DAP akan hilang sokongan dari China. Dan strategi DAP ialah untuk meyakinkan China bahawasanya sekira China ni sokong DAP atau China ni mengundi untuk DAP, maka PAS tidak akan berjaya melaksanakan Islam. Jadi DAP mengguna keburukan PAS sebagai alasan untuk China menyokong DAP. Jadi sekiranya China sokong DAP sebab PAS ni jahat, macam mana DAP nak berkawan dengan PAS? So benda tu akan bertentangan dengan apa yang DAP berkata. That is the real story. So nak katakan dulu PAS berkawan dengan DAP, apa salah kalau UMNO juga berkawan dengan DAP? PAS berkawan dengan DAP atas sebab-sebab tertentu. Dan PAS berkawan dengan DAP atas sikap banyak PAS berkorban. Tapi hari ini
itu sudah sejarah dan tidak boleh berlaku lagi. Dan tujuan UMNO berkawan dengan DAP, tujuan dia jauh beza dengan apa sebab PAS yang berkawan dengan DAP. Ini kita ni air dengan minyak ni. Kita tidak boleh samakan sekira PAS berkawan dengan DAP maka UMNO juga boleh berkawan dengan DAP. The two situation was the world apart. Assalamualaikum. Salam sejahtera.